Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfikri Yusof dalam Agenda Awani. Agenda Awani malam ini mendedikasikan diskusi kita untuk belia di luar sana. Esok Hari Belia 2016 yang bakal disambut secara event ataupun acara besarnya yang akan berlangsung di UPM, dan Hari Belia tahun ini mengambil tema Belia Kreatif Pemacu Negara Inovatif. Jadi orang kuat belia bersama kita pada malam ini, Zulfikri Johar, Naib Presiden Majlis Belia Malaysia bersama kita, dan turut bersama kita ialah Muhammad Izzat Afifi. Haji Abdul Hamid merupakan Exco Majlis Belia Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini. Kita sambut sehari lebih awal Hari Belia 2016, tapi intipati dan juga agenda belia itu sentiasa relevan bukan pada satu hari saja tapi sepanjang tahun. Jadi kalau orang kuat sebagai Naib Presidennya mungkin dapat memberikan satu interpretasi bagaimana kita dapat memahami agenda, bagaimana kita dapat memahami aspirasi belia Malaysia pada hari ini. Kalau mengambil kira dengan temanya belia kreatif, pemacu, inovatif dan sebagainya, macam susah je dengarnya. Tapi mungkin ada sesuatu yang kita dapat permudahkan dan juga menjadi aspirasi mudah kepada belia di luar sana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Saudara Zul, rakan-rakan penonton sekalian. Hampir setiap tahun 15 Mei merupakan satu hari yang orang kata hari yang special, hari yang istimewa untuk belia di seluruh negara. Jadi kita sambut secara tradisinya 15 Mei untuk menggambarkan bahawa kedudukan, martabat, harakat generasi muda di Malaysia ini diberikan satu kedudukan dan satu kedudukan yang istimewa di mata kerajaan. Bukan saja sekadar di mata kerajaan, tetapi satu peluang untuk generasi muda khususnya kami dalam pergerakan belia dan juga rakan-rakan yang tidak terlibat dalam pergerakan belia secara langsung. Inilah merupakan satu hari yang mana menggambarkan aspirasi anak muda, bahawa anak muda yang pertama sekali suara mereka mahu didengar. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mahu isu mereka ditangani. Ya, dan yang ketiga yang paling penting, bukan sahaja isu mereka didengar, diangkat dan sebagainya, tetapi juga mereka mahu diberikan peranan yang besar. Jadi Hari Belia ini secara kesimpulannya merupakan hari yang mengiktiraf anak muda Malaysia, dan tahun ini sebenarnya tema kita angkat yang besarnya adalah tema The Future is Now. Masa depan adalah bermula daripada sekarang. Cuma kita kaitkan dengan convention yang kita akan bakal adakan sempena Hari Belia ni, kita ambil lebih lagi spesifik, iaitu belia kreatif pemacu negara inovatif. Kita timbulkan perkataan kreatif itu, kita nak sinonimkan bahawa belia ini, mereka ini kaya dengan idea yang boleh membantu untuk pembangunan negara. Selalu kita mungkin kalau dilihat kepada penganjuran Hari Belia pada tahun-tahun sebelum ini, kita membayangkan satu penganjuran yang extravaganza, besar, dan juga kita mahukan belia secara menyeluruh berpartisipasi dalam penganjuran Hari Belia. Tahun ini mungkin skalanya lebih kecil, akan tetapi dalam aspek yang sama kita juga selalu ada salah tafsiran mengenai kehendak belia itu sendiri. Ramai yang mengatakan bahawa Hari Belia ini perlu disambut dengan suatu pesta-pesta, perlu disambut dengan hiburan semata. Akan tetapi kadang-kadang ia tidak mencerminkan aspirasi dan juga kemahuan belia itu sendiri. Jadi mungkin tahun ini mungkin skalanya kecil tetapi impak dan juga harapannya besar di situ. Izzat mungkin boleh cerita, tahun ni ada convention dan sebagainya. Mungkin apa pengisian Hari Belia untuk 2016 ini? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, soalan berkenaan kenapa tahun ini lebih kecil daripada sebelum-sebelumnya. Kerana pertamanya kita cuba untuk menekatkan Hari Belia kepada certain segmen belia itu sendiri. Dan berkenaan dengan apa program-program Hari Belia pada tahun ini, kita actually sebenarnya banyak. Cuma kita memecahkan kepada beberapa segmen. Contoh pertamanya, pada hari Jumaat kita akan mempunyai belia berselawat, dan pada hari Sabtu kita sudah mempunyai pelbagai pameran-pameran yang kita bakal laksanakan, termasuklah inovasi, pameran berkenaan inovasi sosial dan sebagainya. Dan juga pada hari Sabtu juga kita akan membawa kepada career, yang mana kita akan mengadakan pameran karya berkenaan dengan bagaimana belia-belia boleh mendekatkan diri dengan industri, dan juga boleh mereka mungkin pada masa tersebut juga boleh mencari kerja dan sebagainya. Dan grand event ataupun pada hari besarnya, pada hari Ahad, iaitu pada hari esok, kita akan mempunyai convention, yang mana fokus convention pada hari ini, pada esoknya ialah melibatkan industri kreatif dan pembangunan. Pembangunan belia negara. Dan pada hari Ahad itu ataupun akhir sekali ialah
pelancaran sambutan Hari Belia Negara yang akan dilancarkan insya-Allah oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi. Dalam aspek itu, saya mungkin nak pergi berhenti dahulu, tapi mungkin saya buka dan juga jual soalan. Dalam aspek kita bercerita mengenai belia pada hari ini, kita perlu memahami isu-isu belia dari setahun ke setahun. Kalau menebak kepada kemahuan itu, sudah pasti kita belia mengharapkan peluang yang lebih besar ditawarkan dan juga disediakan. Ada pilihan A atau B, dan dalam aspek itu kerjaya menjadi satu perkara yang paling mendesak pada hari ini, dan itu menjadi harapan belia untuk di isu itu ditangani. Begitu juga bagaimana dengan peluang. Mereka belia pada hari ini bukan sahaja belia yang seperti dahulu yang mungkin keluar universiti nak makan gaji dan sebagainya. Mereka mahukan lebih banyak peluang perniagaan, bagaimana mereka dapat meningkatkan perniagaan dan juga bagaimana idea mereka disahut. Dan bagaimana perkara-perkara ini didengari dan juga ditangani dan utarakan dalam convention dan sebagainya nanti. Itu mungkin kita dapat kongsikan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam agenda awal ni selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam agenda awal ni. Kita masih lagi bercerita mengenai agenda untuk Hari Belia 2016 yang bakal disambut esok, tapi pengisian acaranya sudah pun berlangsung daripada hari Jumaat lepas dan hari ini pun ada pameran dan sebagainya. Saudara Zulfikri, kalau bagaimana kita nak bercerita mengenai isu belia dari setahun ke setahun itu mungkin berbeza. Kalau mengambil kira pada tahun ini, isu-isu yang berkaitan dengan ekonomi, bagaimana mendapatkan kerja, bagaimana kita peluang perniagaan lebih luas dapat dibukakan kepada belia ini, itu antara isu yang menjadi perbualan belia pada hari ini. Dan kalau dilihat kepada definisi belia itu, kita selalu memulakan definisi itu pada umur 40 tahun ke bawah. Akan tetapi hari ini segmen-segmen belia itu kalau mengikut umurnya sudah menunjukkan perbezaan yang ketara. Mereka yang berada 30 tahun hingga 25 mungkin berbeza kemahuannya. 25 dan juga 20 tahun berbeza di bawah berbeza. Jadi ini peranan besar kalau kita bercerita mengenai isu belia. Banyak yang perlu dilakukan, dan bagaimana tahun ini itu dirangkumkan sekali dengan penganjuran Hari Belia 2016 ini. Ya, Saudara Zul, sebab itu kita peranan Majlis Belia Malaysia, antara peranan, ada 3 peranan utama Majlis Belia Malaysia. Salah satunya adalah untuk mengimplementasikan agenda pembangunan belia. Dan kita cuba kaitkan dengan konvensyen yang kita akan cuba anjurkan sempena Hari Belia pada hari Ahad ini, 15 Mei di Universiti Putra Malaysia. Biasanya konvensyen ni kita rangkumkan antara perbincangan intelektual dan juga perbincangan yang praktikal. Antara isu bagi saya, walaupun ada jurang daripada senggang umur belia awal, belia pertengahan dan belia kerjaya, tetapi isu yang disepunyai, faktor sepunya kepada 3 segmen belia ni adalah isu ekonomi dan kos hari hidup. Jadi pembincangan intelektual yang ada dalam konvensyen belia ini bukan saja sekadar pembincangan intelektual yang berkaitan dengan belia kreatif, pemacu negara inovatif, yang kita nak cuba kaitkan dengan industri kreatif dan pembangunan belia, tapi kita nak menyelesaikan dan membuka ruang seluas-luasnya kepada anak muda tentang peluang menambahkan sumber pendapatan dan mencipta peluang pekerjaan dalam industri kreatif. Baru ni Tan Sri Irwan Serega, kita punya Ketua Setiausaha Pembedaran Negara, sebut dia galakkan rakyat Malaysia harus lebih ramai yang terlibat dalam industri kreatif ni. Yang kebanyakannya anak muda, dan industri kreatif ni berkaitan dengan bakat. Bagaimana bakat anak muda ni kita boleh congkil untuk mereka menghasilkan filem yang hebat, menghasilkan tulisan kreatif yang hebat, kesusasteraan, tenunan, kraf dan sebagainya. Jadi kita bawakan tema ni supaya, dan kita kerjasama dengan FINAS, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional, FINAS. Kita kerjasama Kementerian Belia, MBM, untuk kita bincang tajuk berkaitan dengan industri kreatif ini, yang bukan saja nak memaparkan seni budaya kita di pentas antarabangsa, di pentas nasional, tetapi juga nak beritahu bahawa industri kreatif ini, yang paksinya adalah bakat ni, boleh menjana pendapatan dan sumber pekerjaan yang besar. Tan Sri Irwan Serega sebut 2 hari lepas dalam satu event beliau, disebutkan bahawa pada waktu kini pendapatan industri kreatif ini 16 bilion. Ya, 16 bilion nilainya, nilai semasanya. Jadi secara kesimpulannya konvensyen ni kita bawa pemain-pemain industri kreatif untuk kongsi
apa peluang yang anak muda boleh jana pendapatan dan juga menjadi sumber kerjaya mereka berdasarkan bakat yang mereka ada. Bagaimana kita nak memastikan tiada yang tercicir itu? Kerana dalam aspek yang sama, mungkin hari ini pendedahan kita rasa macam tak ada masalah. Kita mengatakan bahawa social media, kita mengatakan bahawa capaian internet memudahkan belia untuk dapat akses kepada kemudahan ataupun idea-idea baru seperti ini. Akan tapi dalam masa yang sama, kita juga tidak dapat nafikan bahawa ada juga sebilangan daripada kita yang mungkin ketinggalan ataupun tercicir. Dalam aspek itu, bagaimana kita nak memastikan bahawa ini inklusif, bukan eksklusif pada kelompok-kelompok belia tertentu saja. Ya, itu persoalan yang penting, Saudara Zul. Sebab itu dalam Dasar Belia Malaysia yang dilancarkan pada tahun lepas, ada 8 kelompok belia yang kami sebagai pemain industri pembangunan belia ni harus target. Sebab itu kami yang berada dalam Persatuan Belia ni biasanya dianggap mat belia, poyo ataupun skema. Kan? Jadi kita gabungkan. Ada program, kita ada t-shirt, topi dan sebagainya. Jadi this time kita cuba gabungkan belia yang konservatif ni dalam Persatuan Belia dan juga belia indie. Jadi penyertaan ni kita buka. Belia IPT, belia kemahiran, belia yang huha-huha, belia yang kepalanya gila-gila, kita gabungkan. Dan yang paling penting, kita ada wakil badan gabungan kita yang 38 tu. Mereka ini datang dan balik akan sebarkan di peringkat grassroots. Apa yang mereka dapat daripada convention. Sebab itu dia akan meluas selain daripada penggunaan media sosial untuk mewawarkan program dan peluang yang ditawarkan dalam convention. Dan di akhir convention ni, Datuk KP Finas akan lancarkan akan buat satu pesanan khidmat masyarakat untuk kita lancarkan satu tabung pertandingan filem pendek. Dengan kerjasama MBM dan KBS dan Finas, kita akan offer satu grant. Siapa yang kita nak congkak bakat, jadi diorang dengar sebelah pagi pengisian, akhirnya sebelah tengah hari tu mereka akan dapat satu peluang untuk kita congkak bakat mereka. Ada grant yang akan dilancarkan oleh Datuk KP Finas, Datuk Kamil Osman. Izzat, bagaimana kita nak bercerita? Kalau kita bercerita mengenai aktiviti belia dan sebagainya ini, selalunya kita bercerita dalam konteks berpersatuan dan sebagainya. Akan tetapi sifat belia itu juga tidak mahu dilabelkan ataupun tidak mahu terikut-ikut kepada berpersatuan semata-mata. Sebab banyak persatuan-persatuan belia juga di Malaysia ini dalam konteks yang sama. Dalam pandangan Izzat sendiri, bagaimana nak memastikan bahawa segala inisiatif dan juga program yang dilakukan mendapat partisipasi yang baik daripada belia yang lebih menyeluruh? Kerana kadang-kadang kita agak sukar untuk memastikan bahawa bagaimana kita nak menilai keberkesanan program, keberkesanan dan juga kejayaan program yang dianjurkan. Dari segi sudut Hari Belia Negara ataupun kalau kita ambil sudut Hari Belia Negara. Dalam sudut Hari Belia Negara, bila kita melihatkan pada program-program yang dianjurkan, yang akan kita anjurkan pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad ini ialah terbuka kepada semua, yang mana segmen-segmen belia yang terlibat juga adalah luas, yang mana termasuklah pelajar-pelajar daripada IPT, khususnya daripada UPM sendiri, daripada badan-badan gabungan kita, ahli-ahli badan gabungan kita, dan juga kepada seluruh mana-mana belia yang mana mendapat informasi berkenaan dengan Hari Belia ini melalui kita punya social media ataupun media sosial. Dan bagaimana kita hendak membesarkan ataupun menyebarluaskan Hari Belia Negara ini kepada belia-belia yang luar selain daripada ahli-ahli badan gabungan kita, sudah tentu melalui program-program yang kita lancarkan, yang kita anjurkan dalam Hari Belia Negara, yang saya rasa menyeluruh dari segi sudut ekonominya, dari segi sudut inovasi sosialnya, dari semua sudut, yang mana semua belia boleh terlibat dan semua belia boleh merasakan mereka mempunyai sesuatu di dalam Hari Belia Negara. Boleh sumbangkan dan boleh mereka terlibatkan dalam program bukan sahaja pada convention ataupun program 3 hari ini, tapi akhirnya akan berterusan ke akar umbi dan sebagainya. Kita nak berhenti rehat buat kali terakhir, tapi selepas ni ada beberapa perkara yang kita boleh sentuh mengenai Hari Belia 2016 ini. Mungkin ada perbincangan yang lebih detail yang kita akan cerita selepas ini. Kita bersama lagi dalam agenda awal ni selepas ini. Okey, betul lagi kita dalam agenda awal ni. Tadi Zulfikar dia berceritakan bahawa kalau di convention Hari Belia 2016 yang bakal berlangsung esok, katanya ialah tema dan juga fokus kepada bidang fokus pada tahun ini ialah industri kreatif dan pembangunan belia. Jadi mesej belia ini paling mudah untuk diterjemahkan dan juga disampaikan menerusi
gambar, menerusi visual, menerusi video pendek dan sebagainya. Jadi dalam aspek itu katanya ada grant dan sebagainya. Mungkin ramai yang boleh kata betul ada grant. Berapa grant tu kalau dapat dikongsikan? Sebab itu kita tak nak hanya berbincang dengan convention ni, kita nak bagi satu peluang dan solusi praktikal kepada belia kita yang hadiri convention ini. Sebelum tu saya nak sebutkan bahawa sebelum grant ini dilancarkan pada akhirnya, sebab itu kita mulakan dengan perbincangan oleh Presiden Majlis Belia Asia, Saudara Hun Meni daripada Cambodia, kemudian Encik Kishwa, Presiden Majlis Belia Commonwealth, juga akan bincang tentang kreativiti dan pembangunan belia. Dan yang menariknya, sesi yang kedua itu kita jemput 3 anak muda dalam pemain industri kreatif yang mungkin boleh membuka minda dan merangsang yang kita nak cuba kaitkan dengan grant yang di akhir tu, iaitu kita jemput Saudara Nizam Bobo Boy, semua kenal, filmnya Meletup, Bobo Boy, Encik Pekin, pengarah muda, semua kenal, Puan Liana Jasmine, semua orang kenal. So lepas perbincangan tu, bila dia buka minda, so kita nak cabar anak muda kita supaya terlibatlah industri kreatif. Sebab itu KP Finas, Datuk Kamil akan umumkan satu pertandingan kerjasama MBM dan Finas supaya anak muda terlibat dalam industri kreatif ini. Dan kita buat pertandingan selama sebulan. Nanti boleh layari laman web MBM, belia.org.my. Dan grant saya difahamkan semalam mesyuarat dengan Finas sampai 100,000 K. Wow. Siapa yang menang? Okey. Menarik tu. Jadi bagaimana kita nak akhirnya bagaimana kita nak tahu pemenang dan sebagainya, dan sebab hari ini mesej dan sebagainya perlu viral, dan untuk memastikan viral itu, ini antara salah satu strategi yang boleh dijadikan viral di masa akan datang. Adakah itu yang dihasratkan oleh MBM sendiri? Kita pun nak MBM tu kelihatan menyelesaikan masalah dan menawarkan peluang. Sebab itu kita akan upload dalam, bila lepas dilancarkan ni, boleh layari laman web Majlis Belia Malaysia, belia.org.my, ataupun nanti boleh layari laman web Finas. Di situ lepas lancar tu kita akan bagi tahu syarat-syarat pertandingan selama sebulan, dan kami akan dilantik sebagai salah seorang panel. So kena baik-baik dengan kami lah. Okey. Baik. Izzat, bagaimana kita nak melihat bahawa agenda dan juga aktiviti-aktiviti yang melibatkan belia dan juga mengangkat suara belia ini tidak perlu terhenti pada 15 hari bulan Mei sahaja. Ini perlu berterusan. Dalam aspek itu, bagaimana Izzat merasakan bahawa ini adalah memerlukan dan juga menuntut partisipasi yang menyeluruh daripada belia di seluruh Malaysia. Dalam aspek itu, bagaimana nak memastikan bahawa agenda belia itu berterusan, tak dibincangkan pada 15 hari bulan Mei sahaja, tapi berterusan sepanjang tahun dan diangkat suaranya? Sudah tentu seperti mana yang dikatakan oleh Saudara Julfitri, ialah pelbagai program-program yang akan dilancarkan, contohnya pada hari esok seperti mana grant, yang mana program-program akan berterusan, contohnya seperti mana grant tersebut. Dan juga antara cara terbaik untuk belia melibatkan diri dalam perkara-perkara melibatkan negara dan sebagainya, sudah tentu mereka menyertai ataupun masuk jadi sebahagian daripada persatuan-persatuan belia yang ada. Dalam MBM kita mempunyai 38 persatuan belia, dan lebih daripada tersebut sebenarnya. Cuma kalau mereka hendak terlibat lebih baik, masuk dalam persatuan belia, melibatkan diri dalam Majlis Belia Daerah, Majlis Belia Negeri, Majlis Belia Malaysia, dan juga seterusnya terus melibatkan dirilah. Terus bersuara lah kan? Bersuara, jangan diam je kan? Zulfitri, Betul. bagaimana kita nak melihat wishlist ataupun senarai harapan yang mungkin dapat diterjemahkan kalau kita bercerita mengenai belia ni? Kerana kita nak dengar juga suara daripada orang kuat belia sendiri. Apakah harapan untuk Hari Belia 2016 ini? Bukan saja hari penganjuran, tetapi dalam pembangunan belia secara keseluruhan. Ya, antara matlamat utama dasar belia Malaysia yang kita anuti sebagai penggerak pemimpin belia adalah kita nak selahkan potensi. Belia itu sebagai satu aset yang bukan dianggap sebagai threat. Dia sebagai aset sebenarnya yang kita kena gilap. Jadi kita ambil peluang sempena Hari Belia dan Convention ini, secara spesifiknya kita nak selahkan potensi belia dalam bidang industri kreatif. Sebab itu tema nanti pertandingan filem pendek itu, temanya adalah Belia Sayang Negara. BSN, bukan Bank Simpanan Nasional lah. Belia Sayang Negara. Itu tema pertandingan filem pendek itu. Jadi kita nak congkil bakat bagaimana peranan belia menggunakan industri kreatif untuk didik warga negara, contohnya sayang alam sekitar, anti rasuah, terlibat untuk mengundi dan sebagainya.
Okey, terima kasih Saudara Zulfikri dan juga Saudara Rizat kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Selamat berkonvensyen esok dan juga terus juga berkongsikan juga cerita-cerita dan juga aspirasi dan pembangunan belia di negara kita. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika ada sebarang pandangan dan juga cadangan, teruskan bersama kami di platform media sosial kami di Facebook, di Twitter Astro Awani ataupun buat download aplikasi mudah alih kami di iOS dan juga di Google Play Store. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi malam esok. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Thank you.